pendengar, saya Wan Auni Umairah dan saya Wan Husna Amirah. Kami berdua dari kelas Bahasa Melayu 4. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan tugasan 2 iaitu persembahan bagi kod subjek BMMB 1124 Literasi Bahasa. Baiklah, dalam video kali ini, kami akan mengupaskan berkenaan dengan bahan bantu mengajar serta aktiviti yang telah kami laksanakan menggunakan bahan-bahan yang kami lakukan sendiri, iaitu bagi menyelesaikan masalah literasi menulis dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan video kali ini berkenaan dengan bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah kami laksanakan. Pada peringkat pra-menulis, kami telah melaksanakan aktiviti belon terbangku dan iPhone garis-garis. Seterusnya, bagi peringkat mekanis, kami telah melaksanakan aktiviti jigsaw huruf dan detektif kata. Bagi peringkat pelahiran pula, satu-satunya aktiviti yang kami laksanakan ialah imajinasiku dalam membina. Masalah literasi menulis telah dikenal pasti oleh kami yang disunting daripada artikel dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu dikarang oleh Abdul Rasid Jamian. Masalah literasi menulis bagi peringkat pra-menulis ialah masalah ketidakcekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. Ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul. Baiklah, aktiviti pertama dalam peringkat pra-menulis, kami adakan bahan bantu mengajar secara bentuk digital yang dinamakan sebagai balon terbangku. Baiklah, bahan bantu mengajar balon terbangku ini kami bangunkan sendiri menerusi perisian Scratch. Untuk ketahui lebih lanjut, ayo sama-sama kita saksikan video simulasi penggunaan bahan bantu mengajar balon terbangku. Berikut merupakan langkah-langkah pembinaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kami bina melalui perisian pengatur caraan Scratch. Objektif permainan ini dibina adalah untuk melatih koordinasi mata dan tangan untuk bertindak selari. Kerana apabila mata melihat sesuatu, isyarat maklumat dihantar dengan sangat pantas ke otak, seterusnya menafsirkan tindakan dan terus menghantar isyarat maklumat yang sangat pantas untuk tangan bertindak. Hal ini boleh dikatakan dengan persediaan awal sebelum menulis. Seterusnya, objektifnya ialah memberi keseronokan, kepuasan dan tarikan di samping sebagai pengenalan dan proses awal menulis kepada murid secara tidak langsung. Pelaksanaan permainan ini adalah seperti berikut. Pertama, murid perlu memecahkan balon tersebut dengan pantas mengikut pergerakan balon dan seterusnya, markah akan terkumpul mengikut kuantiti balon yang dipecahkan dan dipaparkan pada sebelah kiri skrin. Untuk memupuk lagi semangat murid-murid dalam permainan ini, guru boleh menetapkan markah yang dikehendaki dan bagi murid yang dapat mencapai markah tersebut boleh dipilih sebagai pemenang, sekaligus hal ini dapat dijadikan rangsangan kepada murid untuk cuba sehingga berjaya. Baiklah, untuk produk kami yang kedua bagi peringkat pra-menulis, kami namakan bahan bantu mengajar kami sebagai iPhone garis-garis. Dan ini kerana reka bentuk ini adalah diinspirasikan oleh jenama telefon yang terkemuka di Malaysia iaitu iPhone. Dan juga di dalam iPhone garis-garis kami ini, kami adakan garisan putus-putus, beberapa jenis garisan putus-putus untuk membolehkan kanak-kanak yang belum pandai menulis mula untuk menulis. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan simulasi penggunaan bahan bantu mengajar kami. iPhone garis-garis nama diberi. Kami menghasilkan bahan bantu mengajar ini berikutan hasil daripada analisis yang telah kami lakukan. Justru itu, antara objektif bagi bahan bantu mengajar kami ialah memberikan latihan kepada otot-otot tangan dan jari serta terhadap koordinasi tangan dan mata. Hal ini kerana pada peringkat prabacaan amat penting untuk kita merangsang koordinasi mata dan tangan supaya berlakunya perkembangan dalam pergerakan otot.
Dalam aktiviti ini, guru akan memberikan arahan kepada murid untuk mengikut serta meniru garis putus-putus yang terdapat pada bahan tersebut menggunakan pen yang telah diinovasikan serta diubah suai menjadi pen yang berisi riban. Secara perlahan, murid akan meniru garis-garis yang terdapat pada bahan tersebut. Murid akan berasa seronok kerana dapat meniru garis-garis tersebut dengan betul. Masalah literasi menulis pada peringkat mekanis pula ialah tidak dapat membezakan huruf besar dengan huruf kecil dan tidak dapat mengecam abjad. Seterusnya, kami akan bergerak kepada peringkat seterusnya iaitu peringkat menulis mekanis. Pada peringkat ini, produk ataupun bahan bantu mengajar kami yang pertama dinamakan sebagai jigsaw huruf, yang mana produk ini merupakan berasaskan puzzle. Pada peringkat ini, setelah puzzle dicantumkan, akan terciptanya satu lembaran kerja di mana murid-murid akan menyambung garis putus-putus menjadi huruf, satu huruf di mana yang terdiri daripada huruf besar dan juga huruf kecil. Justru itu, mari sama-sama kita saksikan simulasi bahan bantu pengajaran kami bagi peringkat mekanis yang dinamakan sebagai jigsaw huruf. Objektif jigsaw huruf adalah supaya murid dapat menulis huruf dengan langkah yang betul kerana telah tersedia lembaran kerja untuk murid membentuk huruf mengikut langkah yang betul huruf itu ditulis. Seterusnya, murid dapat mengingati setiap bentuk huruf dengan mudah. Di samping itu, dapat melatih murid menulis huruf dengan cantik dan kemas serta dapat melatih ketajaman minda murid. Pelaksanaan jigsaw huruf ini adalah seperti berikut. Yang pertama, murid perlu menyusun jigsaw huruf sehingga terbentuknya satu lembaran kerja yang mengandungi latihan menulis huruf besar dan huruf kecil sesuatu huruf. Seterusnya, murid dikehendaki meniru atau mengikut garis putus-putus pada lembaran kerja secara berulang. Okey, seterusnya, bahan pengajaran bagi aktiviti menulis mekanis yang kedua, kami namakan dia sebagai detektif kata. Baiklah, menerusi bahan bantu mengajar ini, ia memerlukan kanak-kanak ataupun murid untuk mencari jawapan yang tersembunyi. Kerana itulah ia dinamakan sebagai detektif, kerana ia memerlukan keupayaan murid untuk mencari jawapan berdasarkan lampiran ataupun set induksi yang telah kami sediakan. Baiklah, pada bahagian bahan bantu mengajar ini yang mana kami namakan lampu ajaib, terdapatnya abjad ataupun perkataan yang dituliskan pada kod warna ataupun kertas warna yang berbeza ini. Kemudiannya, murid ataupun kanak-kanak tersebut akan memadankan mengikut kod warna ataupun soalan yang telah kami sediakan. Oleh itu, untuk kita ketahui dengan lebih jelas cara penggunaan bahan bantu mengajar kami yang kami namakan sebagai detektif kata, ayo sama-sama kita saksikan simulasi pengajaran. Detektif kata ialah satu bahan bantu mengajar yang dihasilkan dengan objektif untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan susunan abjad yang betul supaya ia dapat dijadikan sebagai satu perkataan bermakna. Murid juga dapat membentuk perkataan dengan mudah menggunakan abjad yang disediakan serta dapat melatih murid menggunakan daya fikiran mengikut kod warna untuk menyelesaikan masalah. Dalam aktiviti ini, murid akan menyuai padankan abjad yang terdapat pada lampu ajaib warna-warni pada lembaran kerja mengikut warna. Kemudiannya, murid akan menulis semula hasil jawapan sesuai padanan tersebut pada ruangan jawapan bagi memecahkan kod perkataan. Dalam jurnal yang dianalisis oleh kami, masalah literasi menulis pada peringkat pelahiran dapat dilihat apabila murid-murid tidak tahu untuk menulis karangan yang bermakna. Justru itu, kami tampil dengan bahan bantu mengajar yang kami namakan sebagai imajinasiku dalam membina. Seterusnya, satu-satunya bahan pengajaran kami bagi peringkat pelahiran ialah imajinasiku dalam membina. Baiklah, bahan ini kami sertakan juga bahan grafik
yang berbentuk gambar, yang mana murid-murid kami akan mengambil bahan tersebut daripada kotak imajinasi ini secara rawak. Dan juga bahan bantu mengajar ini kami berfokuskan kepada membina ayat mudah. Membina ayat mudah iaitu menggunakan 3 perkataan sahaja, menggunakan gaya ataupun daya pemikiran murid-murid tersebut berdasarkan bahan grafik yang telah kami sediakan. Untuk penjelasan lanjut, ayo sama-sama kita ikuti video simulasi. Bahan bantu mengajar ini ialah untuk membantu murid membina ayat mudah berdasarkan bahan grafik yang disediakan serta melatih murid membentuk karangan yang lebih bermakna secara berperingkat menggunakan idea yang kemudiannya diterjemahkan melalui tulisan. Dalam aktiviti ini, murid akan memilih secara rawak bahan grafik yang terdapat dalam kotak imajinasiku. Kemudiannya, menggunakan bahan grafik yang telah dipilih, guru akan memberikan arahan kepada murid untuk membina ayat menggunakan 3 patah perkataan untuk menggambarkan situasi yang terdapat pada bahan grafik. Jika guru mendapati murid telah mahir membina ayat menggunakan 3 perkataan, guru boleh memberikan arahan kepada murid untuk membina ayat melebihi 3 patah perkataan. Ini dapat menguji kebolehan murid dalam membina ayat. Kami telah memilih jigsaw huruf sebagai bahan pembelajaran literasi menulis yang sesuai untuk mengatasi masalah literasi menulis, iaitu tidak dapat membezakan huruf besar dan kecil dan tidak dapat mengecam abjad pada peringkat mekanis. Secara rangkumannya, terdapat beberapa kelebihan yang mampu mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah murid dapat menulis dan membentuk huruf dengan cara yang betul. Seterusnya, murid dapat membezakan huruf besar dan huruf kecil bagi setiap abjad. Selain itu, dapat menajamkan ingatan murid berdasarkan bentuk sesuatu huruf. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori behaviorisme yang beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses pengulangan bahasa dan dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih to be pola. Dan yang terakhir, kelebihannya ialah menulis huruf tanpa bertindih kerana jigsaw huruf ini telah menyediakan ruangan untuk murid menulis huruf. Namun begitu, terdapat juga kekurangan pada jigsaw huruf. Antaranya ialah seperti murid tidak dapat menyusun dan menyempurnakan jigsaw puzzle dengan betul sehingga menyebabkan mereka gagal untuk menulis huruf dan membuat latihan yang terdapat pada jigsaw huruf. Seterusnya, murid tidak dapat membezakan huruf besar dan huruf kecil kerana keliru dengan kedudukan abjad dalam puzzle tersebut. Murid juga tidak dapat menghasilkan bentuk huruf dengan baik kerana jigsaw huruf tidak mempunyai garisan seperti yang terdapat pada buku garis 3. Akhir sekali, murid lebih memfokuskan penyusunan bentuk gambar daripada menulis bentuk huruf. Kesimpulannya, masalah literasi bahasa iaitu literasi membaca dan menulis hendaklah diambil perhatian yang serius kerana saban hari masalah-masalah ini semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Jika masalah ini tidak dibendung daripada awal, impaknya mampu menjejaskan kualiti negara bangsa dek kerana kanak-kanak inilah yang akan bertumbuh dewasa memerintah negara. Sekaligus, kualiti pendidikan negara juga akan semakin merosot. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru, kami menyeru anda semua supaya sama-sama kita membasmi masalah literasi bahasa ini demi kemaslahatan bersama. Sekian sahaja perkongsian daripada kami berdua berkenaan dengan bahan bantu mengajar literasi menulis. Semoga ia mampu memberi manfaat kepada semua masyarakat di luar sana. Jangan lupa like, comment and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.